telah pun dicabar oleh seorang yang dalam akaun singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat penonton channel saya dan juga subscribers channel saya, peminat-peminat kepada Taslat Network Officer, maksudnya minat dengan video-video saya, yang mana belum subscribe boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan terlebih dahulu saya ucapkan semoga anda semua di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya nak react sikit kepada video sidang kalam. Ini pertama kali saya react kepada video sidang kalam. Betul lah ya, ramai saya lihat di YouTuber membuat marah kepada Ustaz Nodros ni. Ya, apabila saya tengok video-videonya memang nampak sangat beliau ini banyak membaca tetapi tidak sampai ke dalam hati. Sebab cara olahan-olahan beliau nampak sangat beliau hanya membaca, bukan berdasarkan kepada pengalaman atau rasa daripada hati naluri beliau sendiri. Dan video beliau yang saya tengok sebentar tadi yang bertajuk Nabi Hadir Majlis Maulid, ini berkaitan dengan Yaqazah lah, ya kan? So di dalam video tersebut beliau menyatakan bahawa ada satu majlis ataupun di pusat tarekat tu, satu tak tahu kat mana, tak jelas, sekadar dia memberitahu. Ini yang agak bahaya juga, sebab kita kadang-kadang terpinga-pinga. Dia kata kepada siapa, tarekat mana, kan? Dia kata dalam majlis maulid tersebut mereka letak kapur di atas apa nama lantai, di mana dalam majlis tersebut diadakan mungkin zikrullah, barangkali zikrullah ataupun selawat lah, tidak? Jadi apabila letak kapur itu, setelah selesai sahaja majlis tersebut, maka guru tarikat tersebut memberitahu inilah kesan tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, lucu, tapi sepatutnya dia kena beritahu tarikat mana, tempat mana, ya, untuk mengelakkan daripada orang kata apa, fitnah. Sebab apa, bila dia bercerita begitu saja, dia ambil dari mana? Inilah yang selalu kena kecam dekat beberapa YouTuber ni, ya. Dan apa yang saya belajar jugalah sedikit sebanyak tentang Yaqazah ni. Dan Yaqazah ni yang sebenarnya berlaku. Dan Yaqazah ini, kalau kita tengok dari sudut bahasa, ialah bertemu secara depan-depan mata, bertemu secara berdepan, bertemu secara langsung, ya. Ini yang kita maksudkan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah makna dari segi bahasa Yaqazah ini. Dan hukum Yaqazah ini harus, ya, harus. Dan ada hadis sahih, 2 hadis sahih kalau tak salah saya, apa yang saya difahamkan. Dan juga ada nas, ya, dalam Al-Quran pun ada hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah melihat aku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak boleh menjelma dengan rupaku. Sabda Rasulullah.
yang diriwayat. Hadis ini ialah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Sahih Al-Bukhari dan juga Al-Sayuti. Dan hadis ini memang sahih, bermakna yaqazah tu memang berlaku, ya, memang berlaku dan tidak mustahil, kerana Allah itu maha bijaksana. Namun demikian, apa statement yang diberikan oleh Ustaz Nodros ini seolah-olah nampak macam kalau kita katakan mengelirukan, ya, boleh kata mengelirukan juga, sebab dia secara peribadi yang dia kata dia percaya kepada yaqazah. Ya, dia percaya kepada yaqazah dan menerima yaqazah itu berlaku, tetapi tidak percaya kepada dakwaan yang pelik-pelik. Jadi apa yang kita faham, yaqazah ini berlaku ialah kepada orang-orang alim, para wali, ya. Dan biasanya mereka ini mungkin setelah bermimpi berjumpa Rasulullah, dan selepas itu beliau berjumpa secara nyata, dalam erti kata dengan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak dapat uraikan bagaimana perjumpaan itu. Kalau kita tengok maksud yaqazah ini ialah bertemu secara nyata, kan. Jadi apa yang saya faham begitulah, ya. Para cerikawan, para ustaz, para ilmuwan bolehlah elaborate. Dan apa yang saya nak perkatakan hari ini, bahawa Ustaz Nodros ini berdasarkan kepada statement beliau, yang mana beliau menerima yaqazah tetapi tidak percaya kepada dakwaan. Habis kau nak percaya kepada apa? Jadi alim ulama yang berlaku yaqazah kepada beliau, contohnya beliau akan memberitahu apa yang terjadi kepada diri beliau, dan itulah situasinya. Sama ada dia jujur dalam penyataannya ataupun membohong dalam penyataannya, bukan urusan kita. Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apalagi hukumnya harus, ya. Jadi kita kena percaya bahawa yaqazah itu berlaku, yang pertama. Dan kita tidak boleh membuat andaian bahawa seperti mana Ustaz Nodros kata satu majlis Maulidur Rasul, di mana satu tarikat, kumpulan tarikat ini meletakkan tepung, dan lepas itu selepas selesai majlis tersebut, nampaklah tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak jelas. Dan apabila tidak jelas statement yang kamu beritahu itu, mengelirukan orang awam. Saya percaya orang awam ramai tengok video-video kamu, kerana video-video kamu semua public. Jadi berhati-hatilah bila kamu keluarkan kepada public pelbagai kategori manusia yang menonton. Ya, pelbagai kategori. Bagi orang-orang ilmiah, dia mungkin lebih faham. Bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak ada asas agama yang tinggi, yang bila mendengar apa yang kamu syarahkan, dan mereka juga mendengar syarahan daripada para ulama, namun berbeza, dan nampak ada contradiction di situ. Dan kamu sendiri dalam pendirian kamu juga, kalau kita nampak bahawa kamu tidak boleh menerima pengakuan orang yang berlakunya yaqazah tersebut. Sebab yaqazah ini sudah ada di dalam cerita-cerita. Saya tak mau terang yang lebih lanjut lah berkenaan dengan itu. Dia akan berlakunya, dia kata musyafahah. Musyafahah ini ialah berbual-bual dengan Rasulullah. Berlaku, orang kata, conversation dengan Rasulullah. Dan pernah berlaku ulama-ulama yang terdahulu, apa yang saya baca satu kitab menyatakan bahawa Imam As-Sayuti, kalau tak salah saya, ya, Imam As-Sayuti,
Imam Asy'uti ni dia berconversation dengan Rasulullah, di mana dalam penulisan kitab-kitab beliau, sebelum beliau menulis, beliau mendapat kepastian dulu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hadis ini hadis sahih ataupun hadis dari Rasulullah ataupun tidak. Nah, kalau tak salah saya Imam Asy'uti. Dan ada cerita tersebut, ada cerita yang kalau kita tak percaya kepada cerita tersebut, macam mana? Dan Imam Al-Qurtubi juga ada mengungkapkan pengalaman beliau tentang yaqazah, dan ramai lagi alim ulama, para wali, berlakunya yaqazah kepada mereka di atas amal-amal ibadat yang mereka lakukan dengan penuh, orang kata, keyakinan. Jadi tidak mustahil lah. Jadi inilah yang kadang-kadang memeningkan kepala, mengelirukan masyarakat umum, di mana kamu menyatakan pendirian kamu di hadapan umum yang mana ianya kerana kamu ustaz, ianya seolah-olah perkara itu suatu pembohongan. Yaqazah itu memang boleh berlaku pembohongan, kerana manusia ini tidak, orang kata, perfect kan. Tetapi kita kena percaya dan ada keyakinan bahawa para ulama dan para wali itu, kita yakin bahawa mereka itu jujur dan ikhlas dalam apa jua tutur kata mereka. Mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua pengukapan mereka. Jadi bila kamu kata macam tu masalah, dan kamu kata majoriti tarikat-tarikat di dunia ini mengklaim ada yang berlakunya yaqazah kepada mereka-mereka yang saya rasa lah kamu ni hanya membaca lah, sebab kamu tidak masuk sendiri ke dalam bidang tersebut. Contohnya bidang tasawuf, mengamalkan kesufian, mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu amalan-amalan kesufian seperti zikir-zikir itu. Dan orang-orang yang klaim bahawa mereka ini telah bermimpi jumpa Rasulullah dan berlakunya yaqazah kepada mereka itu seorang alim, tawadhu, dan sudah pasti ilmunya tinggi, dan juga amalan-amalan dia begitu banyak sekali, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi mereka, dan berlaku yaqazah, di mana conversation selepas itu antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai perkara, kecuali hukum-hukum halal dan haram, kerana wahyu halal dan haram itu sudah pun tamat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tapi urusan-urusan lain kita kena yakin lah, kita kena yakin. Sebab itu golongan-golongan ahli tasawuf, ahli sufi ini, dia mempunyai kelebihan, mereka ada karamah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita fikir pakai logik akal. Apabila kamu memikir pakai logik akal, jadi kamu akan dipengaruhi oleh syaitan, dengan sebab itu kita janganlah merasakan kita ini pandai sehingga kan kita membuat andaian-andaian sebagaimana yang kamu buat andaian ni, Ustaz Nodros. Saya mengharapkan kepada penonton-penonton YouTube, supaya tidak sembrono mempercayai
apa yang diungkapkan oleh ustaz-ustaz seperti Ustaz Nodros ini. Perlu juga merujuk kepada ustaz-ustaz lain dan membuat perbandingan, ya. Saya nampak baru saya tengok 1 2 3 video saja. Jadi saya akui dan benarlah kata beberapa YouTuber yang mana Ustaz Nodros ini tidak begitu tinggi ilmunya, tetapi dia seolah-olah macam semua dia tahu, dan dia tahu itu berdasarkan mungkinlah barangkali di atas pembacaan beliau saja, bukan apa yang dia rasakan sendiri. Dan kalau macam tu, saya pun boleh bercakap apa saja, kan. Saya boleh bercakap lebih dalam lagi walaupun saya bukan ustaz, tetapi kita perlulah berhati-hati kerana apa yang kita ucapkan itu adakah benar-benar ianya kita mempelajari dengan khusus tentang perkara-perkara tersebut, ataupun kita just membaca satu buku dan kita buat andaian. Jadi ini tidak patut, ya. Saya merasakan bahawa Ustaz Nodros perlu berhati-hati dalam memberi hujah-hujah dalam kuliah-kuliah beliau dalam YouTube. Dan banyak lagi mereka kata perkara-perkara yang agak contradiction dengan ahli sunnah wal jamaah, apa yang dihujahkan oleh Ustaz Nodros melalui channel Sidang Kalam tersebut. Jadi saya akan tengok dan teliti. Saya akan membuat reaction walaupun secara orang awam, bukan reaction secara ilmiah. Saya tidak mahu membuat reaction secara ilmiah sebab bagi saya reaction secara biasa pun perlu, kerana orang awam di luar sana tidak semuanya ilmiah. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah mereka fahami supaya mereka tidak sembrono mempercayai apa yang diperkatakan oleh ustaz-ustaz seperti Ustaz Nodros ini. Jadi inilah kali pertama saya membuat reaksi ke atas video beliau, dan tidak patutlah beliau mengatakan begitu kepada pengamal tarikat, ya. Sebab dia faham ke tidak apa itu tarikat pun saya tak tahu, dan sehingga beliau menuduh letakkan kapur di atas lantai untuk tengok tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak patutlah, kamu kena beritahu tarikat mana, ya. Jangan kamu buat andaian begitu. Saya mengecamlah apa yang kamu kata itu. Semoga kamu diharap menarik balik apa yang kamu katakan tersebut, supaya tidak jadi satu fitnah kepada kamu juga dan juga pengamal tarikat di seluruh dunia, ya. Khususnya di Malaysia. Okey, sahabat-sahabat, kalau ikut saya nak cerita lebih detail berkenaan dengan Yaqazah ini, apa yang saya faham mengikut kefahaman orang awam, bukan mengikut kefahaman orang-orang yang ilmiah, kefahaman orang-orang sufi, ya, mengikut kefahaman orang awam. Tetapi insya-Allah pada masa-masa akan datang saya akan berceloteh dengan anda tentang Yaqazah, dan juga mungkin tentang tawassul barangkali. Dan tidak salah, saya rasa orang awam pun boleh bercakap juga tentang itu, janji ia tidak menyalahi hukum-hukum agama ataupun kaedah-kaedah bicara, kan. Dan kerana dalam urusan beragama ni semua orang boleh bercakap, tetapi ada batasnya yang bagaimana, ya, orang-orang yang orang kata tidak belajar secara khusus dalam bidang agama, mereka boleh sentuh perkara-perkara yang tidak memberikan keraguan ataupun tidak
menjadi satu contradiction kepada orang lain, dan tidak menjauhkan fitnah-fitnah itu, ya, supaya orang kata janganlah kita membicarakan perkara-perkara yang kita sendiri tidak tahu. Jika kita tahu sesuatu perkara, kita boleh berbicara di dalam, sama ada di media sosial ataupun juga di hadapan ramai, walaupun seseorang itu bukan yang digelar ustaz ataupun para dai, ya, kerana urusan dakwah ini tertakluk kepada semua yang tahu, ya, yang tahu mengikut tingkatan-tingkatan ilmunya, ya. Itu pendapat saya dan apa yang saya pegang. Maka saya nampak ramai juga artis-artis yang berdakwah, ya, ramai juga orang-orang awam berdakwah. Siapa saja boleh berdakwah, ya, cuma jangan membawa ajaran-ajaran yang memesongkan umat Islam keseluruhannya, ya. Apa yang kita perkatakan kena rujuklah kepada kitab-kitab, ya, rujuklah kepada ustaz-ustaz, ya. Okey, sahabat-sahabat, hari ini semoga sahabat-sahabat memberi komen-komen yang boleh membangunkan minda saya dan orang awam yang lain, dan juga semoga video saya ini sampai kepada Ustaz Nodros, dan semoga Ustaz Nodros fikir-fikirkanlah, ya, sebelum anda membuat video-video yang banyak video anda yang menjadi kontroversi di dalam channel YouTube. Ya, saya pun belum tengok lagi channel Facebook anda, dan cuma saya tengok pasal apa, kenapa ramai sangat orang kecam Ustaz Nodros ni. Ya, dalam video-video banyak ramai orang kecam. Saya pun cubalah belik-belik sebelum ni, saya tak kurang ambil peduli sangat dengan ceramah-ceramah Ustaz Nodros ini. Tapi saya cuba tengok apa yang sebenarnya yang Ustaz Nodros kita sampaikan kepada orang awam, sehingga mendapat kecaman-kecaman daripada YouTubers di dalam channel YouTube. Itulah. Jadi bila saya buka satu, saya pun nampak perkara ini tak sepatut anda bercerita begitu, ya. Okey, sahabat-sahabat, itu saja buat kali ini. Pada hari ini, semoga ianya bermanfaat kepada sahabat dan juga penonton-penonton sekalian. Sekiranya saya terkasar bahasa, saya mohon kemaafan kepada semua, ya. Dan dengan itu, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.